Nurmadiah antara seniwati negara yang sampai ke akhir hayat tidak peroleh kerakyatan Malaysia. Komitmen Jitu kepada profesionnya sebagai pelakon harus dicontohi oleh setiap pelakon generasi baru. Begitu juga dengan kesetiaannya yang terus menyala dalam bidang seni, sehingga ke nafas yang terakhir menunjukkan betapa minat Allahyarham Nurmadiah tidak pernah luntur. Kesemuanya itu kini tiada lagi. Tiada lagi wajah bintang yang cukup dikenali kerana watak-watak garang untuk mencurahkan pengalamannya kepada pelakon generasi muda. Pemergian seniwati itu sememangnya suatu kehilangan besar, bukan sahaja kepada suami tersayang, pelakon veteran Aziz Jaafar dan anak-anaknya, bahkan juga dunia seni tanah air turut merasakan kehilangan sebutir bintang. Dilahirkan pada 14 Ogos 1933, Allahyarham Nurmadiah lahir dalam keluarga penganut agama Kristian dengan nama asal Edith Sumampo dan berasal dari Manado, Sulawesi Selatan. Ketika usianya mencecah 18 tahun, beliau memeluk agama Islam dengan nama Nurma Abdullah. Sebelum bergelar pelakon, Allahyarham Nurmadiah lebih dulu meraih pengalaman seni melalui kumpulan bangsawan dan aktif menari. Allahyarham mula aktif berlakon filem apabila bangsawan semakin suram dan beliau mencuba nasib di Singapura dengan bekerja di Happy World. Nurmadiah mencuba nasib dalam filem menerusi filem Seniwati, arahan A.R. Tompel pada tahun 1953 dan A.R. Tompel juga bertanggungjawab menukar nama Nurma Abdullah kepada Nurmadiah. Bermula dari detik itu, bintang Nurmadiah semakin mendapat perhatian. Satu demi satu filem lakonan Allahyarham mendapat perhatian umum. Antara filem lakonan Allahyarham yang meninggalkan kesan kepada penonton, pastinya Lela Manja di mana Nurmadiah menjadi ibu tiri yang bengis. Lakonannya dalam filem tersebut menyebabkan ramai peminat setiap filem Melayu turut terbawa-bawa membencinya, sedangkan pada hakikatnya Nurmadiah merupakan seorang wanita dan ibu yang cukup penyayang dan mudah didekati. Tidak kurang pula filem Semerah Padi. Beliau berjaya mempamerkan lakonan yang cukup cemerlang sebagai isteri yang curang terhadap suaminya. Pun begitu, ada juga yang pernah bersimpati apabila menonton kembali filem Si Tanggang, di mana Nurmadiah menjadi ibu malang apabila anaknya Si Tanggang, lakonan Datuk Jins Syamsuddin, yang berkahwin dengan puteri raja sehingga menjadi kaya raya, enggan mengaku dia sebagai ibunya. Selain itu, lebih 100 filem lain antaranya Panggilan Pulau, Bujang Lapuk dan lain-lain dibintanginya selain turut merakamkan suara dalam 50 buah lagu. Seniwati ini turut mencipta rekod kerana sejarah tersendiri sepanjang bergelar anak wayang. Beliau merupakan seorang pelakon serba boleh dan menjiwai setiap watak dengan cukup berkesan sekali. Tawarkan apa sahaja watak, baik yang menyayat hati sehinggalah kepada yang bengis, Nurmadiah tidak pernah mengecewakan. Beliau juga pernah berganding bahu dengan Allahyarham P. Ramlee, lalu menubuhkan kumpulan Panca Sitara pada tahun 50-an. Sumbangan beliau yang sukar untuk dilupakan oleh segelintir daripada masyarakat Malaysia pula ialah, apabila beliau turut bersama-sama rombongan artis lain berlepas ke Congo pada tahun 1961 untuk menghiburkan anggota tentera Malaysia yang berkhidmat di sana. Apa yang pasti kehilangannya sukar dicari ganti. Perginya Nurmadiah melenyapkan segala watak ceria dan watak garang yang pernah mewarnai dunia seni tanah air. Pemergian Nurmadiah juga membawa sama perasaan terkilannya, kerana selepas lebih 30 tahun memohon taraf kerakyatan Malaysia, beliau masih tidak memperolehnya sehinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Nurmadiah seniwati yang agung. Seniwati Nurmadiah boleh disifatkan sebagai seniwati agung dalam sejarah filem Melayu. Berikan apa saja watak kepadanya, beliau mampu melakukan dengan penuh sempurna. Nurmadiah bukan sahaja bertindak sebagai pelakon, penyanyi, dan penari sahaja, beliau juga banyak terlibat dengan kerja-kerja belakang tabir seperti koreografer dan pereka wardrobe, apa watak yang tidak pernah dibawanya, heroin yang romantik di dalam Panggilan Pulau, Tarzan wanita di dalam Belantara, watak antagonis dalam Semerah Padi, berlawan dengan ular sawa di dalam Lubalang Daik, ibu malang di dalam Si Tanggang, ibu tiri yang kejam di dalam Lela Manja, dan bermacam-macam lagi karakter yang pernah dibawa oleh Nurmadiah dengan cemerlang.
Setiap watak yang dibawa oleh Nurmadiah pasti akan meninggalkan kesan di hati penonton dan peminat filem Melayu khususnya, dalam filem Belantara dan Lubalang Daik, Nurmadiah terpaksa bertarung dengan ular sawa. Semasa penggambaran filem Belantara, beliau pada ketika itu sedang hamil anak keduanya. Pengarah filem itu S. Ramhan, sangat khawatir untuk melakukan babak berkenaan oleh kerana risaukan kandungan Nurmadiah, akan tetapi Nurmadiah berjaya meyakinkan pengarah berkenaan, supaya menjalankan juga babak berkenaan. Semua kru dan pelakon diarahkan memberi tumpuan oleh pengarah kepada babak berkenaan agar membuat persediaan rapi jikalau ada perkara yang tidak diingini berlaku. Ketika babak itu dijalankan, Nurmadiah terpaksa bergelut akibat dibelit dengan kuat, dan sekali dipatuk oleh ular sawa tersebut. Seorang doktor dibawa khas untuk memantau penggambaran berkenaan. Akibat dari kesan dipatuk ular sawa tersebut, Nurmadiah mengalami luka dan telah pengsan di lokasi. Penggambaran terpaksa dihentikan selama 2 minggu. Selepas 2 minggu Nurmadiah kembali menjalani penggambaran dan akhirnya berjaya menyelesaikan penggambaran filem itu dengan jayanya. Sayangnya bilalah kita semua berkesempatan untuk menonton filem Belantara ini. Difahamkan ada VIP yang sanggup membayar RM100,000 untuk mendapatkan salinan filem berkenaan. Sebelum menjadi terkenal, nama aslinya Edith Sumampoo dalam keluarga Kristian yang berasal dari Manado, Sulawesi, Indonesia pada 1932. Orang tua kandungnya bernama Estefanus Louis Sumampoo berasal dari Filipina dan ibunya bernama Susana Mathilhua yang berasal dari Manado. Pada usia 18 tahun, namanya bertukar menjadi Norma Abdullah apabila beliau memeluk agama Islam bersama bapa angkatnya pada usia 18 tahun. Bersama bapa angkatnya, beliau mula-mula melibatkan diri sebagai pelakon dalam rombongan bangsawan yang merantau ke Malaya. Apabila menjadi pelakon filem, beliau diberi nama Nurmadiah oleh A.R. Tompel, selaku pengarah terkenal ketika itu. Syarikat perfilman yang mula-mula menawarkan kontrak lakonan kepadanya adalah Nusantara Film Company. Di Nusantara Film Company, Nurmadiah berlakon dalam filem Seniati arahan A.R. Tompel, Pacar Putih arahan Nas Eknas dan Dian arahan Nas Eknas. Pada 1953, beliau menyertai Shaw Brothers di bawah produksi Malay Film Productions, MFP, sebagai pelakon, penyanyi dan pereka tari sehinggalah penutupan studio tersebut pada 1967.100. Di MFP lah namanya sebagai seniwati filem mengharum dengan lakonannya yang sangat berkesan. Watak jahatnya sebagai ibu tiri dalam Lela Manja membuat penonton benci padanya kerana keberkesanan lakonan tersebut. Bukan sahaja watak serius, malah watak komedi juga dibawanya dengan baik seperti filem Saudagar Minyak Urat, Siapa Besar, Aksi Kucing, dan lain-lain lagi. Setelah penutupan MFP, beliau ada berlakon dalam beberapa buah filem seperti Ibulah Syurga oleh Gafiko Film 1968 dan Mat Karung Guni 1971, arahan Mat Sentul oleh Cathay Keris Film. Pada era 70-an dan awal 80-an, beliau sering digandingkan dengan seniman Mahmud Jun watak sebagai suami isteri orang kaya dalam filem-filem seperti Badul, Panglima Badul, Si Luncai, Toyol dan lain-lain lagi. Nurmadiah juga adalah seorang biduanita unggul yang merakam lagu-lagu mala segar seperti Penggodaan, Seri Dewi Malam, lagu Sharifah Aini, merakamkannya semula pada 1970, Sang Rajuna Hati dan juga lagu-lagu dari Panca Sitara yang dianggotainya. Panca Sitara diketuai oleh P. Ramlee lewat pada awal 60-an. Di alam nyata perkahwinan pula, seniwati Nurmadiah telah berkahwin sebanyak 3 kali. Suaminya yang pertama adalah seorang berbangsa Cina dan merupakan pengarah terkenal Shaw Brothers, dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang diberikan nama Martina Hatim Hassan. Ketika itu umur Nurmadiah baru saja 16 tahun, namun perkahwinan mereka tidak kekal dan hanya bertahan setahun saja. Perkahwinan kedua pula bersama dengan seorang pengarah dan orang penting dalam syarikat terbesar. Mereka dikurniakan 2 orang anak, Syed Ekzan dan Sharifah Hasno. Sharifah Hasno pernah bergandingan dengan Bad Latif untuk filem Satu Titik di Garisan pada tahun 1971, Cathay Keris, dan perkahwinan itu juga tidak bertahan lama, dan akhir sekali beliau telah bertemu jodoh dengan seniman Aziz Jaafar, lalu mendapat 2 orang anak.
perempuan iaitu Azlina dan Liza yang mewarisi bakat keduanya dalam bidang nyanyian, lagu, bulan dan juga angin. Duet beliau dengan P. Ramlee sangat mekukau para peminat. Untuk filem Panggilan Pulau, menurut Seniwati Saloma, katanya Nurmadiah dahulunya seorang penari dan pelawak. Nurmadiah seorang yang sangat rendah diri dan menggelarkan dirinya mak ketika sama-sama membuat rakaman SBC Hari Raya Haji pada pertengahan 80-an. Azlina juga seorang yang sangat peramah dan sopan ketika berbicara. Keunggulan Seniwati dan biduanita ini tidak ada tolok bandingnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 2000 pada usia 68 tahun akibat penyakit appendix dan kencing manis. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.